Semua orang tengah bekerja kecuali beberapa orang menteri yang sibuk nak berpakat dengan mereka yang telah ditolak oleh rakyat, Datuk Seri Azmin Ali dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketika semua orang tengah buat kerja untuk memulihkan negara, macam mana korang, menteri-menteri yang telah diberikan amanah ni, boleh ada masa pula duduk berkumpul dengan 2-3 orang, catur, merancang untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang. So pada saya, mereka ni boleh tengoklah juga. Dan kalau hari ni, kalau korang tengok pun, yang duduk dalam kabinet pun adalah menteri-menteri yang dulu memangkang pun kutuk juga kan? Antaranya menteri kereta terbang sekarang ni ada dalam kabinet. Sebab tu pada saya kabinet ni menarik sebab dia ada kontroversi waktu zaman Pakatan Harapan. Dan kita nak tengok menteri-menteri yang dia katakan tak perform sebelum ni, untuk second round ni dia boleh perform tak? Macam Menteri Kesihatan. Saya tak rasa bahawa Menteri Kesihatan sekarang ni benar-benar telah memainkan peranan yang sewajarnya. Sebab kalau Menteri Kesihatan benar-benar telah memainkan peranan, maka takkan ada suara yang meminta untuk Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, mantan Menteri Kesihatan lepas, untuk duduk sekali dalam kabinet. Dan Datuk Seri Zul pun telah menyatakan bahawa beliau bersetuju dengan syarat bukan sebagai menteri dan pertolongan itu adalah free of charge, maknanya tidak dikenakan pembayaran. Dan saya rasa semua orang bersedia untuk bekerja, sama ada orang yang sebelumnya menteri ataupun akhirnya sekarang ni tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam kabinet. Cuma tinggal lagi yang duduk dalam kabinet tu sedang bekerja ataupun buat apa. Langkah Sheraton ini, apa kesan paling ketara kepada orang muda? Korang boleh kenal lah kan, komen orang muda mestilah komen yang tidak terlalu skema, titik-titiknya banyak. Mereka peduli ataupun mereka cynical, mereka muak dengan keadaan-keadaan tersebut. Politicking yang melampau dalam politik negara. Dan bila langkah Sheraton ini berlaku, dia telah menghakis kepercayaan orang muda terhadap dunia politik. Yang sepatutnya dunia politik ini menjadi ruang untuk menyatakan, memberikan khidmat yang mereka boleh berikan kepada rakyat. Tapi langkah Sheraton ini telah memusnahkan persepsi itu. Dan akhirnya orang muda melihat bahawa politik ini hanya dipenuhi oleh langkah-langkah politik yang kotor, yang tidak jujur kepada rakyat, yang akhirnya menyusahkan mereka balik. Ini kesan-kesan yang kita kena fikirkan sama-sama, macam mana nak selesaikan, nak dekatkan balik orang muda terhadap dunia politik. Sebenarnya apa yang orang muda boleh buat rentetan daripada langkah Sheraton ini? Orang muda di dalam parti politik, pada pandangan saya, perlu mengambil langkah yang jelas untuk menolak langkah Sheraton ini. Kena tolak. Sebab kalau orang muda yang dalam parti-parti politik, tidak kira lah sama ada dalam pembangkang ataupun dalam kerajaan, tidak mengambil jalan untuk menolak, maka selepas daripada ini akan berlaku lagi. Jadi orang yang duduk dalam politik ni, dia sibuk nak buat langkah masing-masing. Dia tak mengambil kira telah dipilih dan menjalankan kerja. Cukuplah langkah Sheraton ni menjadi penamat kepada kebobrokan, kepada kemusnahan satu tragedi demokrasi yang akhirnya menjadikan rakyat sebagai mangsa. Kita tak nak dah benda-benda ni berlaku. Yang di luar parti politik, anak-anak muda yang tak pot dengan organisasi, yang tidak berpersatuan, yang tidak terlibat dengan NGO, yang tidak terlibat dengan parti politik, mereka ini perlu memainkan peranan. Peranan yang mereka perlu mainkan adalah mereka kena sentiasa bising dan terus buat bising di media-media sosial. Kalau mereka nak kritik, mereka kritiklah. Orang yang telah diberikan amanah, maka mereka makilah. Tapi jangan sebut nama lah. Nanti kena saman. Mereka kena mainkan peranan. Sebab kalau mereka tak bising, maka kebisingan politik itu akan diisi oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi lebih baik dunia politik di media sosial itu dipenuhi oleh orang-orang muda yang melempiaskan kemarahan dan tak puas hati mereka agar didengari oleh pemimpin-pemimpin politik yang telah diberikan amanah, daripada kebisingan politik itu hanya diisi oleh beberapa orang ataupun beberapa pihak yang bising untuk menuntut perkara-perkara yang mendatangkan kepentingan peribadi semata-mata.